RTM ke-77. Ya, sudah pasti Onogori juga akan menyerikan dan juga memeriahkan sambutan hari RTM pada pagi ini. Tapi selepas itu kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan tentang topik kita. Definisi sebenarnya media alternatif dan juga media konvensional sudah berada dalam satu pendefinisian yang mungkin boleh dibahaskan kerana TV juga sudah pun disiarkan secara dalam talian dan juga dalam perihal ini kita melihat apakah antara perbezaan kedua-duanya apakah masih relevan untuk kita bercerita tentang perbezaan media arus perdana dan juga media alternatif. Okey, menarik sebenarnya topik ini. Kita bawakan seorang tetamu di studio untuk bercakap berkenaan dengan topik ini. Saya perkenalkan iaitu Dr. Anwar Ali selaku Pensyarakanan Pusat Pengajian Komunikasi dan Media College Pengkomputeran Informatik dan Media Universiti Teknologi Mara UiTM. Dr. Anwar, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, pada zaman kini sudah pastinya evolusinya itu sudah semakin cepat, ya, bermula daripada telefon bimbit dijadikan sebagai suatu portal untuk mengakses kepada internet. Jadi akses kepada TV ataupun media dan juga paparan ini sudah juga menggunakan di hujung jari semata-mata. Betul. Jadi pada mukadimahnya, apa pandangan doktor melihatkan kepada evolusi ini memungkinkan media alternatif dan juga media konvensional ini sebenarnya pendefinisiannya berada dalam kategori dan juga cakupan yang sama? Sangat berat persoalan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Salam Ramadan yang ke-10 saya hari ini kan. Salam Ramadan. Membincangkan mengenai relevan lagi ke media arus perdana dalam konteks abad ke-21 apabila kita sedang ditekan kuat oleh media-media alternatif seperti media sosial. Saya rasa kalau bahasa kasarnya tak sedap nak dengar kat halua telinga kita memang tidak relevan. Kalau kita lihat bagaimana internet sedang menguasai dunia apabila rakyat masyarakat kita akan ketagih dengan berita, informasi, data seperti terlalu banyak sehingga kan tak tahu kesahihan ataupun ketulinan sesuatu informasi. Kalau kita lihat pada sudut pandang itu mungkin media arus perdana tidak lagi relevan. Tapi kalau kita dapat berehat sekejap, tarik nafas, memikirkan bahawasanya fungsi media hari ini iaitu untuk memartabatkan ketamadunan manusia, itu adalah satu bentuk tanggungjawab yang sangat-sangat berat. Kalau lihat pada fungsi bagaimana media arus perdana hari ini membentuk masyarakat yang bermaklumat. Kalau kita lihat zaman kita telah berubah, Ismail Shu, daripada zaman perindustrian kepada zaman teknologi maklumat. Punca kita berubah adalah daripada konteks untuk membentukkan satu masyarakat yang bermaklumat, bukan sahaja bermaklumat tapi bertamadun. Kalaulah media hari ini tidak relevan dalam membentuk satu masyarakat yang bertamadun ke arah mempunyai maklumat yang tepat, sahih dan juga jelas kepada konteks mewujudkan tamadun manusia tadi, maka ia lihat satu konteks yang sangat-sangat relevan lah. Tapi hari ini apabila media kita ada daripada konteks memodifikasikan kandungan-kandungan macam mana kita sebutkan tadi, portal berita pun sekarang ni tak ada lagi dalam media cetak sahaja tetapi kita ada dalam konteks online. TV pun sekarang kita boleh akses menggunakan telefon pintar. Konteks ini sebenarnya wujud daripada zaman 2005 apabila kalau saya boleh kongsikan pengeboman London yang berlaku daripada konteks teroris attack London pada satu ketika dahulu, itulah bermulanya tercetusnya revolusi ataupun evolusi telefon pintar. Macam yang kita sebut tadi, telefon pintar kini bukan sekadar satu alat komunikasi tapi telefon pintar dah bergerak menjadi satu medium televisyen, bergerak menjadi satu medium sumber berita utama. Jadi melihat kepada fungsi ini, saya rasa relevannya media arus perdana hari ini adalah apabila kita memodifikasikan kandungan-kandungan kita ke arah digitalisasi, kandungan-kandungan yang boleh reach out to the numbers of people yang lebih besar dan menyeluruh lah, dari segi geografinya, dari segi masanya lebih cepat dan tepat. Kandungannya masih serupa tetapi platformnya itu mungkin berbeza. Cumanya kalau kita lihat dulu kan sewaktu wujudnya media ini dan sebagainya, bagaimana media arus perdana seperti televisyen, stesen TV begitu dominan sekali kan, apa-apa maklumat saja akan, kita akan tekan butang di TV tersebut dan kita ingin mendapatkan berita ataupun perkembangan terkini. Dan kini sekarang ni dominan itu dah semakin, orang kata, lesap. Ada tapi semakin lesap. Jadi pada pandangan doktor sendiri, bagaimana sebenarnya bergerak ke hadapan untuk kita melihat dunia teknologi maya sekarang kan, betapa pantasnya teknologi itu bergerak. Bagaimana suatu hari nanti kebarangkalian teknologi ataupun dunia maya ini juga mungkin boleh digantikan dengan satu teknologi yang lebih moden lagi, yang lebih canggih. Itu saya kata tadi, tak sedap nak dengar kat halua telinga kalau kita kata arus perdana ni dah habis terkubur. Tapi kalau habis terkubur, kita tak ada lagi bentuk
kurikulum-kurikulum yang akan melahirkan pengambil-pengambil media yang turut merangkumi kepada fungsi gatekeeper, fungsi penerbit rancangan, fungsi tanggungjawab seseorang individu yang menyusun konten-konten segmen-segmen di radio dan sebagainya. Tapi hari ini apabila macam saya kata tadi, internet telah meletakkan satu tekanan yang cukup tinggi, bukan sahaja daripada konteks media, tapi secara keseluruhannya kita sedang bergerak ke arah teknologi ekonomi yang menyeluruh ke arah digital ekonomi, juga telah memberi satu ancaman ataupun peluang. Ini adalah satu proses kepada kita sebagai pengamal media dan juga sebagai penonton untuk melihat bahawasanya internet itu adalah satu peluang ataupun ancaman. Kalau kita melihat internet itu adalah sebagai satu ancaman, maka terkuburlah media arus perdana tadi. Tapi kalau kita lihat internet itu sebagai satu peluang, maka peluang yang diberikan oleh internet adalah untuk kita memperbesarkan, memperluaskan sumber-sumber berita yang lebih tepat, yang lebih sahih, yang lebih tulen kepada masyarakat. Sebab apa? Macam saya kata tadi, tanggungjawab kita terlalu besar. Kalau dulu akses kepada TV, akses kepada radio, akses kepada surat khabar, itu adalah satu bentuk yang sangat limited. Tapi hari ini TV, surat khabar, radio, kita dah boleh dengar melalui channel-channel, portal-portal, podcast, YouTube yang turut mendominasi platform-platform yang sebenarnya sasaran kita adalah, kalau melihat kepada kajian yang diadakan oleh MCMC, pengguna utama kita adalah belia. Itu sebab daripada konteks politiknya, dari segi konteks ekonominya, daripada segi konteks sosialnya, internet, medium social media merupakan satu peluang kepada media arus perdana untuk menaikkan rating, viewers dan juga populariti, walaupun credibility internet itu diragui, tetapi kandungan kita itu sahih. Kandungan kita itu tulen. Ya, itu fungsinya stesen penyiaran untuk menjadikan platform internet itu sebagai pemudah cara bagi masyarakat mengakses maklumat yang berautoritatif dan juga mempunyai credibility. Doktor, kalau dahulu tadi doktor ceritakan berkenaan media konvensional itu ia terhad, ya, maka dari segi hubungannya itu adalah hubungan sehala semata-mata, berbanding pada ketika ini hubungan dua hala yang mana ada komunikasi antara penonton, pendengar maupun mereka yang membaca berita itu yang boleh dikongsikan ataupun boleh direkayarsakan melalui komen dan sebagainya. Jadi bagaimana penglibatan audiens, pendengar, penerima maklumat tersebut memanfaatkan khususnya untuk membaik pulih dan merevolusikan stesen penyiaran itu. Untuk baik pulih, revolusikan stesen penyiaran yang kita fight lah, yang penonton, rakyat, masyarakat dunia inginkan adalah freedom of speech. Media of speech. Ini adalah satu konteks yang sangat-sangat, orang kata, sikit sensitif untuk dibincangkan kalau kita tidak melihat kepada kepentingan medium of speech ataupun freedom of speech itu. Tapi dalam konteks media sosial, ini yang berlaku pada hari ini. Participation, penglibatan, keterlibatan penonton ataupun pengguna social media untuk mendapatkan maklumat, berkongsi maklumat yang didapat itu adalah sangat-sangat tegar, kan? Sehingga berlakunya viral, sehingga berlakunya perkongsian yang melampau-lampau, kalau boleh kita lihat beberapa isu semasa. Tapi itulah realitinya. Jadi kalau kita kata kita nak menolak konteks media of speech, freedom of speech, tapi kita perlu merujuk kembali kepada platform media sosial itu adalah untuk bersosial. Platform internet itu adalah tiada sempadan. Platform ruang maya itu sebenarnya memberikan kita satu peluang untuk kita berkongsi apa yang kita rasa. Tapi jangan lupa dari segi sudut undang-undang, etika, pengamal dan sebagainya, kita masih terikat kepada Federal Constitution, kita masih terikat kepada akta-akta media yang ada. Jadi untuk melihat bahawasanya, macam saya kata tadilah, credibility ataupun popularity itu, mungkin internet, social media adalah menang dari segi populariti. But credibility itu adalah masih lagi berpihak kepada media arus perdana. Masyarakat perlu sedar bahawasanya kalau kandungan-kandungan itu tidak tepat, tidak kredibel, ia masih lagi tertakluk kepada akta-akta dan etika-etika yang sedia ada di Malaysia ataupun di antarabangsa lah. Kita nak bercakap berkenaan dengan media ni kan, media arus perdana dan juga media baharu ini. Kalau kita ambil beberapa contoh negara luar seperti China umpamanya, yang menyekat penggunaan beberapa aplikasi
atas sebab-sebab tertentu, banyak faktor-faktor antaranya. Dan baru-baru ini di Amerika Syarikat juga ada cubaan untuk menyekat satu lagi aplikasi dalam talian, iaitu TikTok. Baru-baru ini ada sesi soal jawab antara pihak Kongres dan juga CEO TikTok, Mr. Shou Chew. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, adakah dengan cara mengenakan sekatan terhadap aplikasi-aplikasi tertentu ini akan orang kata meningkatkan kembali kredibiliti media arus perdana untuk terus hidup dan juga mekar dalam industri penyiaran? Kalau semua kita sekat, kita perlu literate dulu. Kita perlu educate dulu. Kita perlu advocate dulu. Kerana hari ini dekat Malaysia, kita tidak menjalankan apa-apa sekatan kepada beberapa aplikasi-aplikasi yang telah dinyatakan sebentar tadi. Tapi sebelum kita sekat, kita nak kena tengok dulu implikasinya dari segi konteks, adakah aplikasi-aplikasi ini di peringkat Malaysia, di peringkat lokal ini boleh menyebabkan keruntuhan moral. Tapi kita ada kawal ada kawalan dari segi konteks kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Adakah dia akan memusnahkan perpaduan itu? Adakah dia akan mengancam keamanan itu? Sebab macam saya kata tadi, media of speech, freedom of speech mencari keamanan bersuara. Tapi undang-undang etika-etika yang terdapat pada hari ini juga sebenarnya ke arah menjaga keamanan itu, ke arah menjaga perpaduan itu, ke arah menjaga kesejahteraan sejagat. Kalau nak sekat aplikasi-aplikasi tersebut, kita perlu lihat dulu. Kita perlu sedar, dan saya nak menyeru kepada rakyat Malaysia hari ini, kita perlu menjadi pengguna yang bijak, pengguna yang beretika. Konteksnya hari ini kena faham konteks. Sebelum kita dapat maklumat tersebut, kita boleh semak semula sebelum kita kongsikan kepada orang lain. Nak semak kat mana? Semak kat media arus perdana. Kalau betul-betul tak boleh kita kawal kepada konsep perpaduannya, politiknya, sosial dan ekonomi sehingga menjatuhkan tamadun yang kita bina ni, iaitu membentuk satu masyarakat yang bermaklumat, mungkin langkah menyekat itu adalah satu langkah yang sangat bijak. Okey, satu perkongsian yang baik. Terima kasih Dr. Anwar bersama dengan kami pada hari yang cukup bermakna buat Radio Television Malaysia. RTM juga tidak terkecuali dalam meniti arus pembangunan dan juga peredaran semasa apabila menggunakan platform seperti media sosial, Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk menyalurkan apa jua paparan-paparan kita saban hari. Tidak terkecuali juga RTM Click jadi platform untuk anda mendapatkan penseliman secara dalam talian. Terima kasih Dr. Anwar bersama. Selamat menyambut 70 tahun ulang tahun RTM. Terima kasih. Okey, itu dia, demikian tadi kita bawa pada anda berkenaan topik kita pada pagi ini, iaitu media arus perdana versus media sosial. Untuk perkembangan seterusnya pada pagi ini,